Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Jadi, apa khabar semua anak murid cikgu pada hari ini? Okey, pada hari ini kita akan belajar satu topik baru iaitu topik garis dan sudut. Matematik tingkatan 1 bab 8. Jadi apa ada dalam garis dan sudut ini? Untuk yang pertama 8.1 di mana ianya adalah garis dan sudut. Jadi, standard pembelajaran iaitu objektif kita pada hari ini yang pertama adalah untuk menentu dan menerangkan kekongruenan tembeling garis dan kekongruenan sudut. Di sini kita dapat lihat adalah untuk menentu dan menentu kekongruenan tembeling garis dan kekongruenan sudut dan juga untuk menerangkan kekongruenan tembeling garis dan kekongruenan sudut. Dalam objektif yang pertama ini ada 2 poin yang perlu kita capai. Okey, seterusnya, tembeling garis. Apa itu tembeling garis? Jadi tembeling garis ni dihasilkan dengan menyambungkan dua titik pada satah yang sama dengan garis lurus. Kita dapat lihat pada gambar rajah yang sebelah kiri ini ada dua titik iaitu titik M dan juga titik N pada satu satah yang sama disambungkan dengan satu garis lurus di mana ianya dipanggil sebagai tembeling garis MN. Untuk gambar rajah sebelah kanan ini pula juga ada dua titik iaitu titik A dan juga titik B di atas satu satah yang sama dan disambungkan dengan garis lurus di mana ianya dipanggil sebagai tembeling garis AB. Okey, seterusnya. Dua tembeling garis dikatakan kongruen jika kedua-dua tembeling garis itu mempunyai panjang yang sama. Perhatikan yang elok-elok di sini. Ianya mengatakan dua. Bermaksud di sini kongruen adalah bermaksud dua tembeling garis yang mempunyai panjang yang sama. Dua tembeling garis yang mempunyai panjang yang sama. Jadi kita dapat lihat pada gambar rajah sebelah kiri ini, kita ada dua titik iaitu titik M dan juga titik N pada satu satah yang sama disambungkan dengan satu garis lurus yang mana panjangnya diberitahu iaitu 4.7 cm. Manakala pada gambar rajah yang sebelah kanan ini pula kita juga ada dua titik iaitu titik A dan juga titik B di mana berada di atas satu satah yang sama dan disambungkan dengan satu garis lurus di mana panjangnya juga dia beritahu iaitu 4.7 cm. Jadi kita dapat tengok panjang kedua-dua tembeling garis ini adalah sama iaitu 4.7 cm, 4.7 cm. Jadi kesimpulannya tembeling garis AB dan MN adalah kongruen. Okey, seterusnya kita dapat lihat ada dua tembeling garis iaitu tembeling garis PQ dan juga tembeling garis EF. Tetapi pada kali ini tidak diberi panjang ukuran tembeling garis PQ dan panjang ukuran tembeling garis EF. Tetapi diberi dalam bentuk skala yang mana kita tahu satu kotak ini mewakili satu unit. Jadi kita dapat lihat di sini untuk tembeling garis PQ ni kita ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 unit. Bermaksud tembeling garis PQ mempunyai 4 unit. Manakala untuk tembeling garis EF pula kita ada 1, 2, 3. Maksud tembeling garis EF mempunyai 3 unit. Jadi sama ke panjang dia? Takkan. Bila tembeling garis dia tidak mempunyai panjang yang sama bermaksud ianya adalah tidak kongruen. Maksud ini adalah tidak kongruen. Okey, kita tengok contoh yang pertama. Tentukan sama ada pasangan tembeling garis dalam setiap rajah berikut adalah kongruen ataupun tidak. Kita kena tentukan sama ada dia kongruen ataupun tidak. Okey, untuk gambar rajah yang pertama, ini adalah contoh ya. Untuk gambar rajah yang pertama, kita dapat lihat ada satu tembeling garis mana panjangnya diberitahu 3.8 cm dan satu lagi tembeling garis diberitahu juga panjangnya 3.8 cm. Bila panjangnya sama, bermaksud kedua-dua tembeling garis ini adalah kongruen. Kerana panjang tembeling garis adalah sama. Untuk gambar rajah B ni pula, kita ada dua juga tembeling garis yang mana tembeling garis yang pertama dibagi panjangnya ialah 5.3 cm dan tembeling garis yang kedua diberi pula panjangnya ialah 5.6 cm. Jadi kita dapat lihat panjang untuk kedua-dua tembeling garis ini tidak sama. Bermaksud kedua-dua tembeling garis ini adalah tidak kongruen kerana tidak mempunyai panjang yang sama. Jadi, apa pula sudut? Sudut dibentuk oleh dua tembeling garis
yang bertemu di satu titik. Jadi sudut ni ditanda dengan menggunakan simbol sudut. Simbol sudut ni. Simbol sudut dan unit ukuran ialah darjah. Darjah. Ini ialah unit ukuran dia, darjah. Jadi kita dapat lihat pada satu gambar rajah di bawah ini, kita ada satu gambar rajah yang mana gambar rajah ini ialah dipanggil sebagai sudut PQR. Di mana di mana PQ ni dipanggil sebagai lengan, RQ pun juga dipanggil sebagai lengan dan Q ni dipanggil sebagai bucu dia. Jadi kita boleh baca dia macam mana? Dibaca macam ni ya, sudut PQR ataupun kita juga boleh baca dalam sudut RQP. Pastikan Q ni, bucu dia ni berada di tengah-tengah. Sebab ianya memang berada di tengah-tengah sebab bucu kan. Jadi sudut PQR ataupun sudut RQP sama dengan 60 darjah. Jadi yang kedua juga kita boleh baca dia dalam bentuk yang macam ni. Sudut PQR sama dengan RQP di mana sudut dia adalah 60 darjah. Kita dapat lihat atas Q ni ada satu macam gambar macam unit sudut. Ini menandakan bahawa sudut Q yang kita nak beritahulah sudut Q ni ialah 60 darjah. Ataupun yang terakhir kita boleh baca dalam sudut Q sama dengan sudut Q ni sama dengan 60 darjah. Jadi dua sudut itu dikatakan kongruen jika mempunyai saiz yang sama. Saiz ini bermaksud jika mempunyai sudut yang sama. Kongruen sudut yang sama. Jadi kita dapat lihat pada gambar rajah sebelah kiri ini sudut PQR ialah 80 darjah. 80 darjah. Manakala pada gambar rajah sebelah kanan ini pula sudut ABC ialah 80 darjah juga. Kita dapat lihat ianya mempunyai sudut yang sama, mempunyai saiz sudut yang sama. Bermaksud di sini sudut Q dan sudut B adalah kongruen. Okey, untuk contoh yang kedua pula, tentukan sama ada pasangan-pasangan sudut dalam setiap rajah berikut adalah kongruen ataupun tidak. Okey, untuk gambar rajah yang pertama, gambar rajah A ini, kita dapat lihat ada dua sudut, iaitu yang pertama sudut PQR dan juga sudut ABC. Jadi sudut PQR ataupun kita boleh tulis dia dalam bentuk apa? Sudut Q sama dengan berapa tu? 32 darjah dia bagi. Dan sudut bagi ABC, sudut B. Sudut B pula gambar rajah, berapa sudut dia? 32 darjah juga. Jadi bermaksud di sini kedua pasangan sudut, kedua gambar rajah ini mempunyai satu pasangan sudut yang sama. Jadi ianya adalah kongruen kerana saiz sudut adalah sama. Jadi untuk gambar rajah yang kedua, gambar rajah B ni pula, kita dapat lihat ada sudut PQR dan juga sudut ABC juga. Tapi adakah sudut dia sama? Macam mana kita nak tentukan kongruen tadi? Kita tengok saiz sudut dia. Jadi untuk sudut Q tadi, sudut Q adalah 138 darjah. Manakala untuk sudut B pula ialah 136 darjah. Jadi ianya tidak mempunyai sudut yang sama, tidak mempunyai saiz sudut yang sama. Jadi ianya tidak kongruen. Jadi tidak kongruen kerana saiz sudut adalah berbeza, adalah tidak sama. Okey, itu saja daripada saya, daripada cikgu hari ini. Jumpa lagi kita pada sesi seterusnya. Okey, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.